RM4.8 juta bantuan awal persekolahan BAP disalur kepada lebih 32,000 pelajar di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Ia melibatkan 84 sekolah rendah dan menengah sekaligus meringankan beban ibu bapa. Adun Suk Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menegaskan inisiatif ini mencerminkan keprihatinan kerajaan menyokong kelangsungan pendidikan anak-anak. Ini merupakan manifestasi daripada kerajaan yang menunjukkan yang pertama kita sangat komited untuk membantu kepada pelajar-pelajar sekolah meringankan beban untuk mereka mula sesi awal persekolahan. Yang kedua, dia juga menunjukkan bahawa ekonomi kita sedang berkembang dan juga meningkat sebab bantuan awal sekolahan ini dia telah ditingkatkan daripada RM100 kali ini naik pergi RM150 bagi setiap pelajar warga negara. Datuk Arthur yang juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam menyatakannya selepas menyempurnakan penyerahan BAP DSMK Suk. Saya dapat meringankan beban kewangan keluarga saya dan juga melalui bantuan ini saya dapat membeli barang persekolahan terutama sekali seperti peralatan sekolah dan buku rujukan untuk pembelajaran saya di sekolah. Syukurlah saya dapat bantuan. Dengan bantuan ini saya dapat meringankan beban kewangan kepada ibu bapa saya untuk membeli peralatan sekolah dan macam-macam lagi peralatan sekolah yang perlu dibeli. Sangat gembira. Saya dapat membeli peralatan yang dapat membantu saya dalam pembelajaran. Terima kasih juga kerana Kerajaan Madani dapat memberi bantuan awal persekolahan. Usaha memperkasa transformasi bandar pintar akan terus diperkukuh bagi meningkatkan kecekapan, tadbir urus serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Menurut Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita, inisiatif ini seiring cabaran urbanisasi dan jangkaan masyarakat yang semakin tinggi. Ia juga selari dengan hala tuju bandaraya pintar sebagai teras transformasi pengurusan bandar. DBKK sebelum ini menerima pengiktirafan Kementerian Kerajaan Tempatan sebagai early adopter dalam penerapan konsep bandar pintar di Malaysia. Beliau berucap pada sambutan ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu ke-26 di Ibu Negeri. Sambutan disempurnakan Menteri Bertanggungjawab ke atas DBKK Datuk Johniston Bangkuai. Dalam masa sama, DBKK turut memperkukuh kerjasama strategik bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menyokong pembangunan infrastruktur digital dan keterhubungan bandar. Selain itu, inisiatif seperti pencahayaan bandar cekap tenaga, pengukuhan keselamatan cyber serta penggunaan teknologi pintar akan terus diberi perhatian untuk memastikan sistem bandar yang lebih selamat, cekap dan berdaya tahan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS akan mengambil langkah proaktif bagi mempercepat proses pempasan dan rundingan harga melibatkan sebuah gereja yang terjejas akibat pelaksanaan projek tempatan banjir di kawasan Tenom. Bangunan gereja di Kampung Uloi Makakagas ini terpaksa dirobohkan kerana berada di laluan jajaran pelaksanaan kerja-kerja tebatan banjir sekaligus memerlukan pencarian tapak serta pembinaan bangunan gereja baru pada masa akan datang. Saya mengharapkan supaya jurunilai yang telah dilantik dapat memberikan laporan segera kepada pihak kami supaya kita boleh memuktamadkan rundingan harga yang sebaiknya, supaya memudahkan untuk pengurusan gereja mencari tapak yang lain dan juga bercadang untuk membina di kawasan yang lain. Jadi saya ucap terima kasih kepada pengurusan gereja bekerjasama dengan pihak kerajaan, dan bagi pihak saya akan usahakan yang terbaik supaya mereka juga akan dapat kemudahan rumah ibadat yang lebih sempurna. Ini kita mengharapkan pempasan lebih kurang kalau dapat 1.5 juta lah keseluruhan lah, 1.5 juta keseluruhan tanah dan juga bangunan. Sebab harga tanah khususnya kawasan Pekan Tenam ini agak mahal dan ruang tempat untuk kita beli tanah pun
tidak mudah untuk mencari tempat. Pempasan itu benar-benar mencukupi lah sesuai dengan kos yang sudah meningkat sekarang ini. Jadi biarlah pempasan itu sangat-sangat berpatutan lah. Dan kami mungkin terpaksa mencari tempat lain dan sekarang ini mau cari tapak di kawasan Pekan pun sudah sukar lah dan kosnya sudah tentu meningkat. Dan selepas itu dapat tapak, kita mau bangunkan balik semula bangunan itu juga kos-kos barangan sekarang ini pun sudah meningkat lah. Prosiding inkues kematian pelajar tingkatan 1 Allahyarham Hamzah Khairina Mahathir di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu pada Isnin, saksi ke-62 iaitu ibu kepada pelajar A 42 tahun memberi keterangan di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan. Saksi dalam keterangannya memaklumkan beliau tidak menerima sebarang makluman rasmi daripada pihak sekolah atau pihak berkuasa mengenai penglibatan anaknya dan hanya mengetahui kejadian melalui pihak ketiga. Saksi memberitahu mahkamah pelajar A mengalami tekanan emosi dan trauma berpanjangan sehingga memerlukan rawatan perubatan susulan. Prosiding juga menyaksikan sesi soal balas yang panjang bagi memperincikan keterangan saksi, termasuk latar belakang aduan terdahulu berkaitan keadaan di asrama, isu keselamatan pelajar serta tekanan yang dialami anaknya sebelum dan selepas kejadian. Prosiding inkues akan bersambung hari ini dengan memanggil semula saksi yang sama bagi meneruskan keterangan lanjut. Upacara eye dotting atau pembukaan mata bukan sekadar ritual tradisi masyarakat Cina. Sebaliknya menjadi simbol penyatuan masyarakat berbilang kaum dalam memelihara warisan budaya tarian singa di Sabah. Upacara simbolik ini menandakan permulaan rasmi persembahan tarian singa dan naga kepada umum sempena sambutan Tahun Baharu Cina. Ketua Pengurus Persatuan Tarian Naga dan Singa Yong Sheng Sabah, Christopher Chiu Enfat, tradisi turun-temurun ini kini semakin berkembang dengan penyertaan pelbagai kaum tanpa mengira bangsa dan agama. Pembukaan mata ni biasanya wajib bagi masyarakat kaum Cina untuk yang akan mengadakan perayaan Tahun Baru Cina yang setiap kali diadakan. Ia bertanda mulanya bahawa tarian singa ni akan bermula bergerak. Beliau berkata demikian selepas upacara pembukaan Mata Singa di Kuil Pik Namtong, Kota Kinabalu. Kementerian Belia dan Sukan KBS komited memastikan setiap projek pembangunan di bawah seliaan kementerian itu dilaksana dengan teratur dan berimpak tinggi. Ini bagi menyokong pembangunan belia dan kemajuan sukan negara. Bagi tujuan itu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol turun padang ke Sabah bagi meninjau beberapa projek pembangunan kementerian itu. KBS menerusi perkongsian di laman Facebooknya memaklumkan antaranya projek pembinaan stadium rugby di Kompleks Sukan Likas yang kini berada dalam proses tender semula. Pembinaan stadium seluas kira-kira 1 hektar ini dijangka mengambil masa 18 bulan tertakluk kepada keperluan dan penambahbaikan semasa. Stadium berkapasiti 1,000 penonton ini bakal dilengkapi dengan kemudahan asas seperti pusat media, surau dan tandas bagi keselesaan pengguna. Lawatan diteruskan ke tapak projek stadium mini daerah Putatan yang turut berada dalam proses tender semula. Kejohanan Taekwondo peringkat Kota Belud mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan 180 atlet dari pelbagai daerah termasuk Keningau, Beaufort dan Kota Marudung. Penyertaan melibatkan pelajar sekolah dan belia bukan sahaja menyamai nilai disiplin, malah berpotensi melahirkan atlet yang mampu mengharumkan nama Sabah ke peringkat lebih tinggi. Ini merupakan satu petunjuk yang sangat baik bahawa masyarakat kita, anak-anak muda daripada anak-anak sekolah, para pelajar, para belia mengambil bahagian dalam kegiatan yang penuh dengan disiplin. Dan saya yakin mereka boleh menjadi inspirasi kepada remaja-remaja lain, anak-anak muda, masyarakat lain. Sokongan berterusan akan terus diberi terhadap penganjuran kejohanan taekwondo pada masa hadapan khususnya di kawasan kedamaian. Baik saudara, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina Elias di Kuching, Sarawak. Salam Malaysia Madani. Silakan.